Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bahagia pengurusi dan ahadiatan kuasa surau Madrasah Ihsaniyah dan imam dan seterusnya ahadiatan kuasa surau. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita sekali lagi sama-sama mendirikan malam di dalam bulan Ramadan ini dengan sembahyang tarawih masuk yang malam yang kelima sebenarnya tuan ya. Mana pula imam, Tok Imam ni dengan kena Tok Imam ni. Okay, tuan-tuan ya. Saya nak menyebut tuan-tuan ya, ayat yang selalu kita baca daripada surah Al-Baqarah ini, ayat yang menceritakan tentang keperaduan puasa tu ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di hujungnya tu dia cerita apa? La'allakum tattaqun. Tuan-tuan, takwa ni, takwa yang dia kata takwa ni nilai ni dia kata apa? Mudah-mudahan kamu ni menjadi orang yang bertakwa. Ataupun ada setengah lagi yang membahaskan lam, dia kata pada la'allakum tattaqun tu dia kata pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau sebenar-benarnya kamu memahami bahawa diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Tuan-tuan, saya nak sebut di sini takwa ni walaupun cuma sekadar seteguk air yang kita sumbangkan tuan-tuan, harganya tetap mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana menurut sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata pada hari kiamat nanti semua kita ni akan berdiri di padang mahsyar. Allah akan panggil kita seorang demi seorang. Dia kata imam panggil nama orang ni, panggil nama Mamat ni, panggil nama Dolah ni. Apa tujuannya? Panggil tu untuk hisap peperiksaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tengok-tengok dia kata apa? Kalau terdapat kebajikan kita tadi untuk masukkan kita ke dalam syurga, ataupun kalau tidak ada apa-apa kebajikan yang kita lakukan untuk memasukkan kita dalam syurga, Allah Taala kata, ha ni bawa pergi ke neraka. Sedangkan kita tuan-tuan sembahyang tarawih ni bawa 2 rakaat, kita sembahyang ni Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta dah 2 rakaat baru sembahyang tarawih, tak padan dengan tindakan kita dah nak minta syurga. Baru 2 rakaat minta. Tadi berapa rakaat sembahyang imam? Ha? 4 ke? Oh dah 3 ke 4 tu imam. Dia kena buat 2 rakaat satu salam. Tak apa dah. Jadi kita bincang tu. Jadi tuan-tuan, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, minta berdoa kita berlindung dengan Allah Taala daripada api neraka. Bila hamba Allah Taala ni tuan-tuan ditelik dia ni tidak ada kebajikan yang nak masukkan dia dalam syurga, dalam perjalanan dia pergi neraka tadi dia kata terjumpa orang soleh yang pernah dia belanja minum teh dekat Marhabah dulu. Contohnya Tok Imam kan jumpa, oh ni pernah aku belanja teh makan capati dengan apa nama tu? Capati dengan apa? Dengan tauseh ke contohnya kan. Jadi bila begitu dalam keadaan kita susahnya tuan-tuan, kita pergi mana-mana pun, negara-negara mana pun, bila orang yang kita tak pernah apa namanya kenal pun, tapi kita tengok-tengok orang ni macam pernah tengok, kita akan tegur dia. Untuk apa? Untuk mengharapkan pertolongan ini tadi. Tuan-tuan, hari kiamat bila kita pernah buat kebajikan satu orang kepada orang yang soleh ini, tuan-tuan, untuk mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala ni, kita akan kata, ya fulan, ala ta'rifu man ana? Tak kenal aku ke? Bukankah aku dulu anal ladzi saqaituka syurbatan ma'in fid dunya fashfa' li 'indaka rabbik? Aku belanja kau minum lecikang dekat takkan lecikang dekat dengan bazar Ramadan pula. Tak minum, maksudnya aku pernah belanja kau minum dulu dekat dunia. Hari ni tolonglah minta tolong doa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya perakukan saya kepada Allah Taala ni. Terima ya Allah.
Apa kata hamba soleh ni tuan-tuan? Dia kata, "Ya Rab, 'inda 'abdaka haza saqani syarbata ma'in fid dunya. Fasyafa'ni fihi ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu itu telah memberiku minum sedikit air ketika di atas dunia dulu, ya Allah. Pohonkan izinkan aku supaya aku dapat menolongnya." Orang soleh ni tuan-tuan, dia angkat tangan minta doa kepada orang yang telah membuat kebajikan dengan nilai takwa seteguk air tadi tuan-tuan. Apa kata Allah Ta'ala? Tuhan kata, "Qad syafa'tuka fihi fakhudhu wa adkhil fihi al-jannah." Aku dah lama izinkan kamu untuk memberikan pertolongan ini. Bawalah dia kerana sedekahnya yang berupa seteguk air minum, sedekahnya yang memberi seteguk air minum kepada ulama ni tadi, masukkan dia ke dalam syurga. Tuan-tuan, senang nak masuk syurga? Kan? Maknanya tak apalah kalau sembahyang 2 rakaat minta syurga. Lepas tu ini seteguk air takwa, nilai takwa yang kita buat kebajikan masa dekat dunia dah membolehkan kita masuk syurga. Kalau gitu tak payah sembahyang tarawih banyak-banyak. Tuan-tuan, cerita ni tuan-tuan, jangan kita menganggap bahawa sedekah yang sedikit ni tidak memberi apa-apa makna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau datang masjid saya tu satu hari nak menajam majlis berbuka puasa 4,000. Pergi masjid yang dekat sini apa tuan? Mukhlisin 3,600. Jadi kalau 4,000 tu kita kata berat orang nak menajam 4,000 satu hari. Kita bagi peluang 4,000 tu boleh bahagikan dengan 500 orang. Maknanya 4 orang. Berapa orang? 8 orang. Boleh 500 orang nak bagi peluang ni tadi. Tuan-tuan, maknanya tuan-tuan, walaupun dengan memberi seteguk air minum ataupun walaupun memberikan minum dengan atau memberi makan dengan sebelah buah kurma sekalipun tuan-tuan, ia tetap bermakna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mampu nak menyelamatkan kita di akhirat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya baca ni cerita benar dalam ibarat kitab ni. Dia kata apa tuan-tuan? Ini cerita yang berupa makanan, yang berupa minuman sahaja. Nilai takwanya walau begitu sahaja tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, bagaimana pula nilai takwa ni kalau bentuk perkataan? Bolehkah perkataan juga menjadi sedekah tuan-tuan? Bagaimana hari ni kita lihat, kalau di masjid saya ni alhamdulillah bukan setakat lepas subuh kita ada baca Quran, bukan setakat kita lepas zuhur kita ada baca kitab, lepas asar kita ada baca kitab, pagi-pagi lagi ada kuliah duha tuan-tuan ya. Jadi kita nak menghidupkan tadi tuan-tuan, banyak nak menyampaikan perkataan-perkataan yang baik daripada Quran dan daripada hadis. Boleh ke lebih setengah jam sikit tuan sekali mari. Tak ada je, saja je 2 minit nak berhenti dah. Tuan-tuan, kita ni selalu bercakap, kadang kita kata apa? Bulan puasa sebenarnya tak apa tepat. Yang paling tepat sebutnya dah bulan apa? Bulan Ramadan. Kerana dalam bulan Ramadan tu dia banyak amalan yang boleh kita isikan. Dalam bulan Ramadan tu kita disuruh berpuasa. Dalam bulan Ramadan tu digalakkan untuk kita bersedekah. Dalam bulan Ramadan tu untuk digalakkan kita membaca Quran. Di dalam bulan Ramadan tu untuk menggalakkan kita melakukan berbagai-bagai perkara kebaikan yang lain. Baru kena kalau bulan puasa tu bukan puasa sahaja yang kita kena buat. Ramadan tu maknanya berbagai-bagai ibadah. Jadi tuan-tuan, saya nak kaitkan cerita ini. Walaupun cerita ini dah menjadi sejarah yang lama tuan-tuan, seorang ulama yang bernama Abu Hasan Ahmad bin Banan. Ini dalam sebuah ibarat kitab dia kata apa tuan-tuan, didatangi oleh sekumpulan orang ramai mengadu masalah kepada Abu Hasan. Dia kata, "Ya Abu Hasan, laqad zalamna al-hakim fama darra law amartahu wa nahaitahu." Abu Hasan, kami ni rakyat yang telah dizalimi oleh penguasa, oleh pemerintah. Apakah ruginya tuan pergilah jumpa pemerintah tu, dia kata, tegah dia daripada melakukan kezaliman ke atas kami. Apa kata Abu Hasan tuan-tuan? Ni rakyat yang mengadu ni, penguasa telah menzalimi dia. Mereka mengadu kepada ulama agar menegur tadi pemerintah tadi berhenti daripada melakukan kezaliman. Tuan-tuan, apa cerita ni sebenarnya tuan-tuan ya? Ini satu perkara mudah tuan-tuan. Kalau dah pemerintah buat kezaliman begitu,
Dia dah tentu mempunyai satu kelengkapan pasukan yang kuat, boleh membuat apa sahaja ke atas rakyatnya tadi. Apakah tuan-tuan ulama ni mampu untuk bersedekah dengan sekadar perkataan, nak menegur, nak menasihat pemimpin yang melakukan zaliman ini tadi tuan-tuan? Tuan-tuan, cerita ini sebenarnya tuan-tuan, cerita ini ataupun episod ini berlaku disaksikan oleh Allah dengan ilmunya supaya Abu Hasan tadi boleh menolong rakyat yang dizalimi oleh pemerintah. Apa tuan-tuan? Bolehlah Abu Hasan kata, aku ni bukannya ahli parlimen, baru nak masuk bertanding, belum menang lagi. Kan? InsyaAllah lah. Tunggulah 19 hari bulan esok. Abu Hasan kata, tuan-tuan, rakyat mengadu, dia kata, jangan ganggu aku lah, ini bukan kerja aku ni, ini bukan urusan aku. Tapi permintaan rakyat, walaupun dia seorang ulama, tuan-tuan, dia teringat atau mengingatkan dia satu perkhabaran Nabi SAW ataupun satu kalimah, satu nasihat yang diberi oleh Rasulullah SAW setelah Nabi sendiri ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, ayul jihadu afdal, apakah jihad yang paling afdal sekali ya Rasulullah? Nabi kata, jihad yang paling afdal sekali ialah kalimatu haqqin 'inda sultani jairin. Sepatah perkataan yang kau ucapkan ataupun nasihat yang benar yang diucapkan kepada ataupun di hadapan penguasa yang zalim. Itulah dia yang lebih afdal, lebih utama lagi daripada medan jihad pergi perang fi sabilillah. Tuan-tuan, bila kalimah ini ataupun perkataan ini mengingatkan Abu Hasan tentang apabila soalan yang ditanya oleh seorang lelaki kepada Rasulullah, tuan-tuan, menimbulkan semangat kepada diri dia. Dia kata, tuan-tuan, jihad yang paling utama dalam makna pahalanya luar biasa ialah mengatakan yang lain-lain. Abu Hasan tadi dengan langkah yang teguh dia pun pergi menemui penguasa Ahmad bin Talun. Pergi teringatkan pada cerita yang tadi, dia pergi tegur pemerintah. Ya Ahmad, ittaqillah fi ru'ayyati, laqad zalamtahum. Ahmad, takutlah Tuhan kepada Allah dalam perkara yang bersangkutan dengan rakyat. Jangan menzalimi rakyat. Mendengar kalamah ini, tuan-tuan, Ahmad bin Talun tadi tengok marah. Marah, lu siapa? Macam hari ni cakap gitulah kan. Lu siapa? Bila marah, tuan-tuan, hatinya mendidih tadi, umpama bahasa dalam Al-Quran dia kal muhli yaghlil fil butun, seperti tembaga cahaya yang mendidih dalam perut tadi. Dia punya marah. Bila penguasa marah, tuan-tuan, dengan kekuasaan yang ada pada dia, dia suruhnya kepada tukang-tukang sebat dia, khuzuhu uju'u lahu asadan salasata ayyam summa du'uhu ma'al asadi wa da'uhu wa akhbiruni ba'da zalik madza fa'ala bihil asad. Kata penguasa ni tadi, berani ulama ni tegur aku, tak tahu aku ni siapa. Sekali, tuan-tuan, dia kata kepada tukang sebat dia, bawa ni ulama ni, kamu beri bawa dia, kurung dia. Tetapi sebelum daripada itu dia kata, biarkan seekor singa ni 3 hari tak makan. Selepas tak makan 3 hari itu, baru kau lepaskan, letakkan bersama-sama ulama ni dalam penjara. Lepas itu bagi tahu aku nak laporan apa yang berlaku. Tuan-tuan, semua orang tahu singa ni kalau tengok dia punya kuku ni, Masya Allah. Tahun berapa yang saya pergi zoo di Sabah, tuan-tuan, tengok harimau, Masya Allah, harimau tu besar, tuan-tuan. Singa dengan harimau ni mana singa lagi hebat kan? Dia punya taring itu, Masya Allah, kalau dapat manusia, dapat mangsa dia tu, tentulah dia akan makan dengan Imam, makan dengan seleranya lah, ya. Jadi, tuan-tuan, begitu keadaannya, tuan-tuan, sampailah kepada satu peringkat. Bila dah singa lapar ni 3 hari, tuan-tuan, dia lepaskan dalam penjara bersama-sama dengan Abu Hasan yang menegur ulama tadi, tuan-tuan. Selepas tu kata pemerintah, kau pergi tengok apa yang berlaku kepada Abu Hasan dalam penjara ni. Aku nak tengok sama ada datang tu dia mati ke, dia dah dalam bentuk jenazah ni, ataupun dah hancur luluh ke badan dia tadi ni. Kau bagi laporan dekat aku. Jadi, tuan-tuan,
Jawapan yang ditunggu-tunggu oleh penguasa ni tuan-tuan, selepas daripada 3 hari itu, dia punya tukang sebat tadi pergilah tuan-tuan. Pergi tuan-tuan, dia tengok singa yang lapar yang 3 hari tak makan tadi tuan-tuan tidak berupaya melakukan apa-apa kepada seorang ulama yang bernama Abu Hasan dia tuan-tuan. Kenapa tak buat begitu? Kerana kenapa harimau ni tadi, singa tadi tidak berupaya untuk menerkam, untuk memakan jasad ulama ni tadi tuan-tuan? Kerana dalam jasad ulama ini terdapat seketul daging yang bernama hati, yang hatinya itu sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bergelumang dengan sebutan Allah, dengan kalimah la ilaha illallah ataupun kalimah-kalimah yang lain. Apa dalam Quran tu sebut, apa nama Imam ayat tu? Ala bizikrillah tu tatma'innul qulub. Ketahuilah dia kata bahawa sebaik-baik itu pun yang memenangkan hati itu dengan zikrullah, ya. Jadi tuan-tuan, apakah yang sebenarnya berlaku kepada Abu Hasan tuan-tuan? Singa 3 hari tak makan tadi, tengok-tengok tak berlaku apa-apa tuan-tuan. Sampailah laporan nak dibawa kepada penguasa Ahmad bin Tolun tadi tuan-tuan, untuk menunggu laporan dari tukang sebat dia. Pengawal pun pergi tengok, buka pintu. Sambil dalam kepala dia kata, bayangkan habislah mati dah ulama ni. Tapi dia terkejut tuan-tuan. Dia tengok Abu Hasan tadi duduk sedang sujud. Allahu Akbar begitu. Sementara yang sang singa ni berada di sisinya, seolah-olah seekor kucing jinak sedang mendekati tuan. Macam kucing jinak duduk sebelah Abu Hasan tadi ni tuan-tuan. Tuan-tuan, saya lihat begitu hebat macam mana ulama-ulama ni tuan-tuan, ya. Bulan sudah saya pergi ke Kedah. Saya tidak sangat pergi ziarah. Orang tak kata dengar seorang ulama, Pak Sumit, mana satu ulama ni, saya kata saya nak pergi ziarah. Alhamdulillah, dalam pada saya pergi ziarah tadi, bincang-bincang dengan satu ustaz di pondok ni, alhamdulillah dia kata kita pergi sajalah terekam. Kalau ada dia rezeki kita, dapatlah kita jumpa tuan-tuan. Saya nak tahu ceritanya, apa yang menyebabkan dia ni jadi hebat, apa yang menyebabkan dia ni jadi karamah yang begitu terkenal, cerita orang sampai ke merata-rata ni. Rupanya tuan-tuan, 2 amalan yang dilazimi oleh seorang tok guru ni, seorang ulama ni. Pertama sekali tuan-tuan, Quran tu dia boleh khatamkan dalam masa seminggu. Seminggu khatam. Dan yang keduanya, amalan yang dilazimi oleh seorang ulama ini tadi ialah dengan membiasakan puasa sunat. Allah, saya kata kita ni nak baca Quran seminggu khatam takkan mungkin dapat begitu tuan-tuan. Kalau di Mekah tu duduk, mungkinlah kita boleh khatam sepanjang pergi umrah, sepanjang pergi haji, insya-Allah. Macam setengah-setengah orang ada yang dibaca Quran. Dia baca Quran sampailah dia khatam tu waktu dia berada di Padang Arafah. Waktu itu dia akan khatam Quran. Ada orang buat begitu. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku kepada seorang ulama ni tadi dengan seekor singa tadi tuan-tuan, singa yang lapar 3 hari tak makan tadi tunduk khusyuk menampingi ulama ini yang sedang sujud, yang membaca dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rupanya tuan-tuan, daripada cerita ni saya dapat satu amalan tuan-tuan, dapat satu rahsianya untuk menundukkan binatang buas. Ada satu amalan. Kalau tuan-tuan tak, lepas ni boleh jumpa saya. Saya bagi amalan ini, tuan-tuan kena amalkan, ya. Lepas tuan-tuan amalkan dia, tuan-tuan kena pergi jumpalah binatang buas tadi. Sama ada singa ke ataupun apa tadi? Harimau ke, orang yang beramal tuan-tuan. Saya pernah pergi mendekati seorang yang beramal dengan ilmu ni. Apakah sebenarnya? Dia kata tak ada apa tu, semua ayat-ayat yang disebut dalam ayat-ayat tahlil yang kita baca tu. Sampai ke peringkat dia boleh pegang muka rimau tu tadi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada ilmu ni, saya boleh bagi, nanti jumpa saya dekat kereta sekarang. Tapi tuan-tuan lepas tu kena pergi jumpalah binatang buah ni. Buat macam tu. Kalau tuan-tuan kena makan, maknanya tak jadi lagi ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan, nak ceritanya di sini. Ini tuan-tuan, satu petanda jelas bahawa ni tuan-tuan, nyawa, rezeki ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tanya kepada singa yang lapar ni tuan-tuan, kenapa kau tak makan orang alim ni? Sebagaimana yang disuruh oleh penguasa Ahmad bin Tolun tadi. Mungkinlah agak-agaknya singa ni menjawab, dia kata apa tuan-tuan?
Saya tak dapat nak memakannya kerana yang maha perkasa dari segala yang maha perkasa ni telah memerintahkan saya supaya jangan makan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan ada lagi satu kaedah ilmu yang kalau kita mampu untuk merawat orang yang kena histeria ni, rupanya tuan-tuan kekuatan tu ada pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang dirjam. Sungguh-sungguh keyakinan kita, insya-Allah tuan-tuan kita akan berjaya untuk menangani masalah gangguan syaitan dan juga iblis dan sebagainya tuan-tuan. Tapi sungguh keyakinanlah, sebab itu tidak heran bagaimana orang yang sampai kepada keyakinan sungguh-sungguh apabila diajar oleh gurunya tentang kelebihan bismillahirrahmanirrahim boleh berjalan di atas air, muridnya boleh berjalan atas air, tapi gurunya tak boleh berjalan atas air. Jadi tuan-tuan, ilmu tu pun kalau tak saya boleh bagi juga. Tapi kalau tuan-tuan dah amal, saya bagi, kena pergi dekat laut. Kalau tenggelam tak jadi dah lagi ilmu tu lagi tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan cerita tadi, orang alim ni tadi pun tuan-tuan, dibawa ke depan penguasa tadi, dia bertanya kepada ulama ni, sebab apa singa yang 3 hari tak makan tadinya tidak mengapa-apakan ulama tadi. Dia pun tanya kepada ulama, "Mallazi dara bainaka ya Abul Hasan wa bainal Asadi hatta yuqarribaka bisu'in." Apa sebenarnya Abu Hasan, dia kata, di antara kamu dengan singa ni sehingga dia tidak mencederakan kamu? Apa tuan-tuan? Abu Hasan dia menjelaskan, dia kata, "Ya Ibnu Talun, indama aghlaqtahum ala hadzal qafasi ma'al asad kuntu atlu qawlahu ta'ala wasbir li hukmi rabbika bi an fa innaka bi a'yunina." Kalau tuan-tuan nak tengok ayat ini, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, di dalam surah Tur ayat yang ke-48. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wahai Ibnu Talun, dalam masa kamu mengurung saya bersama-sama dengan singa ni, dia kata, saya telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Tur ayat 48 ni, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah wahai Muhammad untuk menerima hukum Tuhanmu yang memberi tempohkan kepada mereka, kerana sesungguhnya engkau tetap akan selamat dalam pemeliharaan dan penguasaan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim alaihi salam waktu dicampakkan oleh Namrud ke dalam api, apa yang dibaca Imam? Apa ayat yang dibaca oleh? Itu ayat yang ayat Al-Quran tu, ya na, Tuhan kata kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi apa yang dibaca oleh Ibrahim? Nabi Ibrahim kata apa? Apa dia baca? Kalau Allah Ta'ala tak menyebutkan, dia kata wasalaman, nescaya Nabi Ibrahim akan mati juga dalam keadaan kesejukan. Tetapi apa kata Nabi Allah Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sampai semuanya nak pergi tolong Nabi Ibrahim. Ya Allah, kata malaikat kekasihmu Ibrahim nak dibakar dalam api. Malaikat-malaikat yang menjaga api tadi dia nak biarkan, izinkan kami ya Allah untuk tiup api naik ke atas. Malaikat yang menjaga air tadi pun nak memadamkan api itu, nak membasahkan api ini supaya tidak membakar kekasih Allah yang bernama Nabi Ibrahim tadi. Tuan-tuan, apabila berlaku kepada ulama ini, dia kata apa? Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Ini tuan-tuan, sedekah yang berupa nasihat yang benar, nasihat menyuruh supaya bertakwa ni tadi tuan-tuan, jangan zalim, telah menyelamatkan hamba-Nya tadi daripada menjadi mangsa kepada manusia yang zalim, dan juga menjadi bangsa kepada binatang yang buas. Dia selamat tuan-tuan bukan kerana ditolong oleh sesiapa atau kerana dia memiliki senjata untuk melawan, bukan, tetapi selamatnya tadi kerana sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu tuan-tuan, dia juga sabar menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca ayat-ayat karamah ini, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Ini satu isyarat tuan-tuan jelas kepada kita bila kita menghadapi berbagai musibah, berbagai ancaman atau pencabaran, eloklah kita amalkan dengan ayat ini untuk kita mengambil tabarruk atau mengambil berkat dengan ayat ini tuan-tuan.
ayat daripada surah apa yang saya baca tadi? Dah lupa dah? Surah Tur ayat 48 ni tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan di atas sedikit perkongsian tentang kelebihan takwa ni tadi tuan-tuan, walaupun dengan seteguk kita memberi orang minum air, walaupun dengan sepatah perkataan nilai takwa tadi cukup tinggi, cukup mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran. Allahumma zakkirna minhu wa nasihna wa 'allimna minhu. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu. Alhamdulillahirabbil alamin.